Ustaz. Apa khabar semua? Sihat, Alhamdulillah. Ustaz, hari ni kita nak belajar tentang apa Ustaz? Oh, hari ini kita nak belajar tentang Nun Sakinah dan Tanwin. Nun Sakinah dan Tanwin ni antara tajuk yang paling penting dalam buku tajwid. Ada siapa yang nak terangkan tentang Nun Sakinah ini? Ustaz, saya nak cuba Ustaz. Okey. Maksud yang saya faham daripada Nun Sakinah ni ialah nun yang tidak baris. Dia kekal pada bacaan dan juga tulisan dan tetap ada pada waqaf dan wasal. Untuk tanwin pula, ia membawa maksud nun tambahan yang tidak baris. Ianya wujud dari segi bacaan tetapi tidak wujud dari segi tulisan. Bagus Man. Meh Ustaz pula yang terangkan hukum Nun Sakinah. Hukum Nun Sakinah ni ialah nun sukun yang tidak berbaris atau lebih dikenali sebagai nun mati. Suara hurufnya keluar dari pangkal hidung dan menghasilkan bunyi dengung. Ustaz, boleh saya cuba terangkan tentang pengertian tanwin? Tanwin membawa maksud nun tambahan yang tidak berbaris. Ianya wujud dari segi bacaan tetapi tidak wujud dari segi tulisan. Bagus Arya. Ada siapa yang nak terangkan hukum tanwin pula? Boleh saya terangkan Ustaz? Hukum sakinah dan tanwin ada 4. Antaranya izhar, halqi, idgham, iqlab dan juga ikhfa. Idgham terbagi pada 2, idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Seterusnya, kita akan pergi kepada pembahagian hukum Nun Sakinah dan Tanwin. Hukum Nun Sakinah dan Tanwin ni ada 4 bahagian, iaitu izhar halqi, ikhfa hakiki, idgham dibahagikan kepada 2, iaitu idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah, dan akhir sekali iqlab. Adakah izhar halqi termasuk dalam nun sakinah dan tanwin Ustaz? Ya, termasuk. Izhar halqi bererti jelas atau nyata pada bahasa, dan pada istilah pula izhar bermaksud mengeluarkan sebutan huruf daripada makhrajnya tanpa tambahan pada dengung. Ustaz, boleh saya senaraikan huruf izhar halqi? Silakan Arif. Yang pertama, hamzah. Yang kedua, ha. Yang ketiga, ain. Yang keempat, ha. Yang kelima, ghin. Yang keenam, kha. Baiklah, kita pergi kepada cara bacaan pula. Cara bacaan izhar halqi ialah ujung lidah ditekan ke gusi depan sebelah atas makhraj huruf nun dan membawa suara ke pangkal hidung sekadar untuk meraihkan sifat tawassut. Dan juga hendaklah berhati-hati agar tidak terlalu sakta. Okey, ada siapa nak bagi hukum dan contoh ayat izhar halqi? Boleh saya cuba Ustaz? Hukum izhar halqi terjadi apabila nun sakinah ataupun nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf izhar halqi. Ayat contoh daripada surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nun mati bertemu dengan ain. Saya nak bagi contoh kedua untuk izhar halqi Ustaz. Surah Al-Qari'ah ayat ke-11. Narun hamiyah. Tanwin bertemu dengan ha. Ahsantum. Seterusnya kita pergi ke isi perbincangan yang kedua, iaitu idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah ni bererti pada bahasa memasukkan atau menggabungkan. Pada istilah pula, idgham ma'al gunnah bermaksud menggabungkan huruf yang sukun ke dalam huruf yang berbaris berserta dengung. Man, boleh ke bagi huruf idgham ma'al gunnah? Okey, huruf untuk idgham al-gunnah ada 4. Yang pertama ya, kemudian waw, kemudian mim dan akhir sekali nun. Idgham ma'al gunnah juga mempunyai 2 syarat, iaitu nun sakinah atau tanwin berada pada akhir kalimah dan disambung dengan huruf idgham pada kalimah seterusnya. Jika tidak, maka dibaca dengan izhar mutlak. Azhar
bolehkah kamu berikan hukum dan contoh untuk idgham maklunah? Saya tahu Ustaz tentang hukum idgham maklunah. Idgham maklunah terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf idgham maklunah, ya, waw, mim dan nun. Ayat contohnya bara'atum min rabbikum, daripada surah At-Taubah. Bara'atum min rabbikum, tanwin bertemu dengan mim. Saya nak beri contoh kedua, iaitu dalam surah Al-Ghashiyah ayat 3. Amilatun nasibah. Seterusnya, siapa tahu pasangan idgham maklunah? Saya tahu Ustaz, idgham bila kunnah. Saya pula nak bagi pengertian dari segi istilah mengenai idgham bila kunnah. Idgham bila kunnah bererti menggabungkan huruf yang sukun ke dalam huruf yang berbaris tanpa dengung. Hukum idgham ini hanya ditemui dalam dua perkataan sahaja. Hurufnya adalah lam dan ra. Huruf idgham bila gunnah ada dua, iaitu lam dan ra. Idgham juga dibahagikan kepada dua mengikut kadar kesempurnaan dalam hurufnya, iaitu idgham kamil dan idgham nakis. Ada siapa tahu tentang idgham kamil dan nakis ni? Saya nak terangkan tentang idgham kamil. Idgham kamil adalah memasukkan zat dan sifat huruf secara sempurna ke dalam huruf selepasnya. Hurufnya ada 4, iaitu lam, ra, mim dan nun. Ia ditanda dengan syaddah pada huruf tersebut. Jawabannya nice. Seterusnya saya akan terangkan tentang idgham naqis. Idgham naqis ialah memasukkan zat huruf sahaja, bukan sifatnya ke dalam huruf selepasnya. Ia mempunyai dua huruf, iaitu waw dan ya. Jawapan kamu pun nice. Ada siapa yang ada tak faham? Kalau tak ada, saya nak 2 orang pelajar berikan saya kepentingan mempelajari hukum tajwid dan 2 orang lagi untuk terangkan kelebihan mempelajari ilmu tajwid. Kepentingan mempelajari ilmu tajwid yang pertama adalah dapat mengelakkan kesalahan dalam bacaan ayat Al-Quran. Okey, kepentingan mempelajari ilmu tajwid yang kedua ialah kita dapat menyebut huruf dengan tepat mengikuti sifat dan makhrajnya. Kelebihan mempelajari ilmu tajwid yang pertama adalah memperolehi kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Kelebihan mempelajari ilmu tajwid yang kedua adalah kita dapat memperolehi kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Gempuk guys. Sampai situ saja topik kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.